Okey, baik. Kita akan mulakan sesi amalia ini. So, untuk hari ini kita akan teruskan ataupun kita akan sambung dengan lukisan ortografik. Okey, kita akan sambung dengan lukisan ortografik berbatukan AutoCAD lah. Okay. Okay, ini adalah profile drawing. Okay, that we are going to construct. Okay, for today's class. Okay, jadi semua dah rujuk dengan lukisan ortografik yang kita akan buat hari ini. Okay, sebenarnya kita ada dua lukisan. Okay, ini yang pertama. Okay, ini yang pertama. Dan kita ada yang kedua. Ini yang kedua. Jadi kita akan start dengan lukisan yang pertama dulu. Yang kedua ni awak kena buat sendiri lah. Okay, bila awak dah dapat skill, dah dapat knowledge nak buat macam mana, nanti awak akan terus buat sendiri lah untuk task yang kedua ni. Baik, okey. Untuk step mula kita akan buka file baru. Okay. Kita akan buka file title block. Okay. Kita dah ada file title block, jadi kita just buka file title block kosong dan kita simpan sebagai master copy tu. Okay, next kita akan edit lah. Okay, information dalam title block yang lama ni kita akan update information dulu. Jadi kita akan buat hari ni dia panggil task 3 lah, task 3, dan tajuk dia ortografik lah. Okay, kemudian tarikh kita masukkan tarikh hari ni lah, 29 hari bulan 9. Okay. Okay, selepas tu kita akan terus set up layer bagi ortografik. Jadi layer kita ambil dekat sini lah, dekat format layer. Okay, ataupun awak boleh ambil dekat layer properties dekat bahagian ribbon. Okay, ataupun boleh just type layer lah. Okay. So for now you ada satu layer. Okay, layer O, default layer. Okay. Yang ni memang prepared by AutoCAD sebab you dah ada satu file, okay, you ada satu drawing iaitu title block. Jadi for now you punya title block berada di dalam layer O. So kita akan tambah lagi 5 layer. Okay, untuk ortografik ni kita akan tambah 5 layer lagi. Layer pertama ni untuk objek. Okay, objek kita pakai color default, okay, color yang sama dengan ni lah, standard color. Kalau you okay, kalau you pakai background hitam, dia akan jadi warna putih lah. Okay, saya pakai background putih, dia akan jadi warna hitam. Okay, kemudian kat sini apa nak ubah? Kat sini saya akan ubah dia punya line weight. Okay, dia punya ketebalan garisan bagi layer objek. So layer objek ni kita nak tambah ketebalan, saya nak pakai 0.3 lah. Jadi ikutlah seperti yang saya suggest malam tu. So ini 0.3. Okay, kemudian layer seterusnya, layer yang sebahagian daripada objek. Okay, layer hidden line. Okay, hidden line adalah sebahagian daripada objek, tapi kita kena asingkan daripada layer objek sebab dia mempunyai line type yang berlainan. Okay, dia tidak menggunakan continuous, tapi dia menggunakan hidden ataupun dash line. Jadi kita kena ubah kat sini. Okay, kita kena ubah line type. Okay, kita buka line type punya menu. Kita load. Okay, kita akan load masuk satu ataupun dua jenis dash line. So kita ambil yang first ni. Okay, ini yang first. Saya load lagi satu untuk yang kedua. Okay, saya ambil at least dua lah. Satu yang rapat-rapat, satu yang agak jarang lah. Kita nak tengok kesesuaian dia. Okay. Saya load siap masuk dalam dia punya ni. Kemudian saya akan klik lah. You kena klik salah satu lah. You kena buat pilihan kat sini. So saya klik yang first ni. Okay. The first dash line ni, kemudian kita tekan OK lah. Okay, dia dah ubah sekarang ni dekat
dekat layer properties. So line type for hidden line, dia pakai dash line ni, packet ISO ni. Kemudian ketebalan bagi hidden line kita kena samakan dengan ketebalan objek lah. Okay, so 0.30. Okay, next layer adalah layer bagi dimension. Okay, ni formal lah dimension. So dimension kita ubah color yang lain lah. Okay, normally sebelum ni kita pakai warna biru, so warna biru lah. Okay, kemudian line type ni kita kena pakai balik continuous. Okay, okay, now bila you add ada layer selepas hidden layer, selepas hidden line layer, dia akan follow the latest layer yang you buat. Maknanya the latest setting that you done for the previous layer tu dia akan follow. Okay, tapi so tak ada masalah lah. Yang penting kita buat selection yang betul lah untuk line type dan juga line weight tu. Okay, so sekarang kita patah balik ke continuous. Okay, dan line weight untuk dimension, okay, saya suggest semalam 0.20. So hari ni saya nak ubah sikit, saya pakai 0.25, sedikit saja, nipis daripada objek. Tak kisahlah you boleh pakai 0.20 ataupun nak pakai sama dengan objek pun tak ada masalah. Okay, 0.0. Okay, kemudian layer apa lagi? Kita masuk layer bagi projection line. Okay, projection line. Okay, yang ni saya ubah color lah, saya pakai warna merah. Okay, continuous line. And dia punya line weight, saya pakai 0.15. Okay, semalam saya suggest 0.05, tak ada masalah, boleh pakai. Hari ni saya nak pakai sikit. Okay, tebal sikit lah, 0.15 untuk projection line. Okay, kemudian layer seterusnya adalah untuk construction line. Okay, construction line ni garisan-garisan unjuran vertical dan horizontal lah. Okay, so yang ni saya nak pakai color grey. Okay, color grey. So color selection depends on your background lah. Okay, if your background is dark, then you have to choose the contra color lah. Okay, jangan salah pilih color, takut nanti dia blur. Okay, saya pakai background cerah putih, jadi sesuai lah saya pakai warna grey ni. So for those yang maintain dengan background yang gelap, you kena cari warna yang lebih cerah lah, kontra. Okay, untuk construction line saya kecilkan dia punya line weight kepada 0.05 saja. Okay, ini just kita nak buat unjuran vertikal dan horizontal je, so kita pakai nipis kot, 0.05 saja. Okay, sekarang kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Dah, okay, cukup. Now kita dah tambah 5 layer, plus dengan layer asal yang kita gunakan dalam title block tu. So total 6 lah, so 6 layer. Okay, sekarang ni first thing apa nak buat? Okay, dalam fotografik, first kali kita nak bahagikan dulu ruang lukisan ni. Okay, kita nak bagikan ruang lukisan ni kepada 4 bahagian lah. Kita nak sediakan ruang bagi top view, front view dan juga side view. Jadi kita buat dulu ataupun kita aktifkan dahulu layer projection. Okay, projection line. So double click, tutup balik layer properties. Okay, now kita buat garisan lah. Okay, kita buat garisan, bahagikan ruang ni kepada 4 bahagian. Kalau boleh kita bagikan sama besar lah. So kita boleh pakai line. Okay, dan kita bahagi 2 ni kita boleh pakai OSNAP. Okay, jadi tengok dalam pilihan OSNAP, ambil midpoint. Okay, midpoint. Okay, now kita bawa kepada bahagian midpoint garisan ni, so dia akan bahagi 2 lah. Okay, ulang. Okay, now untuk bahagian ni, okay, garisan horizontal ni dia akan bahagi 2. Okay, tapi dia ukur daripada bawah sekali lah. Okay, dia akan ukur daripada bawah title block sampai ke atas sekali. Jadi dia akan bahagi 2 berdasarkan ukuran title block tu lah. Kita buat dulu. Okay, jadi bahagian bawah ni agak kecil lah sebab dia kira sekali dengan kotak bagi teks ni. Jadi kita kena anjak 10 mm ke atas. Okay, nak bagi sama banyak, kita kena anjak garisan ni 10 mm ke atas.
Jadi boleh pakailah arahan offset dan sebagainya. So kita offset sebanyak 10 mm ke atas. Okey, selesai, kita padamlah yang asal tu, yang bawah kita padam balik. Okey, now dia dah bahagi kepada 4 ruang yang sama besar lah. Okey. Kemudian kita nak buat satu garisan 45 darjah. Okey. Di sukuan yang kedua ni kita perlu buat garisan unjuran 45 darjah. Jadi garisan ini nak buat macam mana? Okey, kita ambil line dan kita start daripada titik daripada ni, intersection ni. Okey. Okey, kemudian kita kena pakai koordinat polar. Okey. Seperti yang awak tengok kat cursor ni, itu memang itu dah tunjukkan sistem koordinat polar lah. Tapi untuk lebih mudah, okey, kita boleh praktis lah, okey, penggunaan sistem koordinat polar ni. Jadi kita kena masukkan satu distance. Okey, distance tu dia mestilah sampai menyentuh garisan ataupun border ni di atas ni. Okey, dan pada sudut, kalau kita ukur sudut 30 darjah daripada paksi X, tapi 30 darjah tu sebelah kiri sudut dia. Okey, secara normal kita perlu ukur sudut daripada paksi X sebelah kanan ataupun paksi X positif. Jadi sudut yang kita kena masukkan adalah 90 tambah dengan tadi 45 bukan 30 45 darjah. Jadi 90 kena tambah dengan 45. So macam mana arahan yang kita nak gunakan dalam sistem koordinat polar? Okey, kita kena masukkan firstly untuk masukkan distance kita masukkan simbol alias. Okey, masukkan simbol alias, lepas tu masukkan distance. Distance tu kita tak boleh nak tepat. Kita just anggar sahaja. Okey. Jadi distance ni saya assume dalam 120 dulu. Okey, kita tengok macam mana. Kemudian kita masukkan sudut. Okey, angle kena start dengan simbol less than. Okey, simbol less than. Sudut tadi kita masukkan 90 tambah dengan 45. So dia akan jadi 135. Itu command yang kita kena masukkan lah. Okey, command yang ikut sistem koordinat polar. Okey, masukkan. Kemudian dia buat lah, enter. Okey, nilai distance tu macam ngam-ngam je. Saya pun agak-agak je ni. Tapi sebenarnya bila kita zoom in, dia belum lagi touch pada border ataupun garisan atas ni. Jadi kita kena adjust lah. Kita kena modify supaya garisan 45 darjah ni betul-betul menyentuh. Jadi kita boleh buat secara manual, kita boleh extend garisan ni ataupun kita boleh gunakan satu fungsi dalam object snap. Kita ada satu fungsi dalam OSnap. Okey. Dekat sini dia panggil extension. Okey, so kita try pakai fungsi OSnap ni. Extension. Okey. Kita ambil line. Okey, kita klik kat endpoint garisan 45 darjah. Dan sekarang ni kita offkan dulu auto mode, offkan dulu. Okey, now dia akan keluar extension tu. Okey. Extension. Okey. Ini simbol bagi object snap extension. Bila keluar simbol ni kita boleh klik lah. Maknanya dia akan extend kita punya garisan sampailah menyentuh objek di atas ataupun garisan di atas. So kita boleh klik. Okey, so now dia dah sentuh lah. Okey, kita guna function extension dalam OSnap. Dia terus extend. Okey, kita punya objek dia extend pada sudut yang sama lah. Ataupun kalau tak nak buat macam tu, tak yakin, boleh buat secara manual. Okey, ambil line, lukis, tambah lagi line pada sudut 135 darjah pada jarak tertentu yang melepasi ataupun yang cross border di atas. Itu cara kita nak buat garisan unjuran 45 darjah. Okey, so selesai untuk projection line. Okey, bila dah selesai projection line, kita boleh pindah kepada layer yang lain. Okay, sekarang ni kita nak masuk ke dalam layer objek. Kita dah boleh start lah. Bila kita dah ada ruang macam ni, kita dah boleh start lukis objek. Okey, untuk lukis objek ni kita kena start pada satu titik yang tertentu lah.
Okay. Dan kita boleh pilih pandangan yang mana dulu yang kita nak lukis. Okay. Kalau kita rujuk kepada kita punya profil ni, awak ada 3 pandangan lah. Pandangan atas, hadapan dan juga sisi. Jadi terpulang awak nak start dengan pandangan yang mana terlebih dahulu. Mulakan dengan yang mudah lah. Katalah saya nak mulakan dengan pandangan atas. Contoh saya nak mulakan dengan top view. Baik atas. Jadi ini dia punya profil. Jadi profil ni saya nak letak sebelah-sebelah sebagai rujukan. Right. So saya akan lukis pandangan atas dulu. Jadi nak mula di mana? Sebenarnya kita boleh anggar saja dekat mana titik. Yang penting kita mula dekat penjuru lah. Sebaiknya kita mulakan dekat penjuru yang ni lah, yang penjuru yang hampir dengan titik tengah ni. Ataupun nak lebih proper, kita boleh offset garisan merah ni. Garisan anjuran ni kita boleh offset sebanyak contoh dalam 10 mm ataupun lebih kurang lagi untuk kita mulakan dia punya titik bagi objek. Saya for now saya nak right, katalah saya nak anggar saja titik point ataupun starting point di sini lah. Di sini. Nanti kalau dia tak muat ataupun dia terkeluar daripada boundary, kita boleh move balik lah. Saya letak kat sini. So ini titik bagi penjuru sebelah kiri bawah. Kita letak di sini. Kemudian kita boleh onkan balik fungsi ortho. Now kita lukis lah. Lukis ikut profil terlebih dahulu. Contoh kita buatlah garisan ni 40 20 mm. Lepas tu naik tambah lagi 20 40 sebenarnya, tak apa. 40, kemudian tinggi ni 60. 40 balik ni 15. Lepas tu kita nak buat garisan sendeng. Pada sudut yang diberikan dalam profil, dia ambil sudut antara dua garisan tu adalah 75 darjah. Tetapi sudut yang kita nak buat mengikut ukuran dalam sistem koordinat polar adalah 15 saja. Sistem koordinat polar kita ukur sudut daripada paksi X positif. Jadi kita kena buat satu garisan pada sudut 15. Jadi kita masukkanlah mengikut sistem koordinat polar, kita masukkan distance start dengan simbol alias. Lepas tu distance tu kita kena anggar dulu lah. Kita tak pasti berapa panjang distance tu. Panjang garisan sendeng tu. Kalau panjang X tu 20 mm, so kita kena bagi lebih lagi lah. Saya masukkan dalam 30 lah. 30 mm. Kemudian sudut dia adalah 15. Sudut yang diukur daripada paksi X positif 15. Dan inilah. Kita keluar dulu arahan. Enter dulu, keluar arahan dulu. Kemudian garisan tegak di tengah-tengah tu, itu kita boleh gunakan bantuan offset. Saya nak pakai offset. Offset sebanyak 20 mm. Distance offset 20 mm. Dan saya klik objek yang saya nak offset. So ini objek dia, garisan tegak sebelah kanan, offset ke sebelah kiri. Selesai. Keluar arahan. Now kita dah dapat lah intersection antara garisan sendeng dan juga garisan tegak ni. Now kita bolehlah buat trimming. Kita dah boleh buat trimming nanti. So kita trim dulu. For example, kita trim. Yang penting kita nak trim yang ni lah. Yang ni pun kita dah boleh buang lah. Keluar dulu arahan. Kemudian sambung lagi lukisan objek kita. Ni garisan tegak ni 15. Lepas tu garisan sendeng ni
kita boleh ulang balik step tadi, masukkan apa ni, distance, masukkan sudut. Okey. So kali ni saya nak tunjukkan satu fungsi barulah. Saya tak nak pakai sistem koordinat polar. So saya keluar dulu arahan. Saya nak memandangkan kita dah ada garisan sandang di atas dan bentuk ni adalah simetri. Dia simetri. So kalau simetri kita boleh gunakan bantuan pantulan. Kita boleh pantulkan dia. Okey, arahan dia kat sinilah, mirror. Okey, kita boleh gunakan fungsi mirror untuk kita pantulkan objek. Okey, pada paksi yang tertentulah. Baik, so sekarang ni okey, sekejap. Okey, untuk buat arahan ataupun fungsi mirror ni, kita kena ada dua garisan tegak. Okey, dua garisan tegak yang kita boleh gunakan sebagai sebagai garisan pantulan. Kita perlukan garisan pantulan kalau kita nak buat mirror. Jadi garisan pantulan tu untuk kes sekarang ni macam tak boleh. Sebab okey, tak boleh kenapa? Okey, saya tunjuk contoh. Saya nak pantulkan yang ni. Okey, select object, enter. Kemudian dia akan minta specify first point of mirror line. Okey, first point of mirror line. Jadi mirror line ni kita tak boleh nak cari dengan tepat sekarang sebab okey, kita boleh gunakan OSNAP midpoint. Okey, klik mirror, select object, enter sekali. Okey, mirror line saya kalau boleh saya nak pakai ni, dua garisan tegak ni, sebab dua garisan tegak ni kita boleh klik dekat midpoint. Jadi midpoint to midpoint, sepatutnya midpoint kepada midpoint. Midpoint kepada midpoint, tetapi garisan yang tengah ni dia bukan dia punya midpoint tak betul sebab garisan tu tinggi sebelah bawah. Okey, panjang sebelah bawah. Tapi kita boleh guna satu fungsi lagi ni. Okey, bila keluar garisan betul-betul tu, garisan betul-betul tu lah akan mewakili dia punya mirror line pun boleh juga. Okey, boleh juga. So kita klik je, bila dia keluar dia akan preview dulu. Sekarang dia preview macam ni ke pantulan dia. Okey, macam ni. Kita klik lah. Kita klik. Selepas kita klik, okey, dia akan tanya lagi, do you want to erase the source object? You nak padam tak objek yang lama? Kita tak nak padam lah. Kita ambil no lah, and okey, no. Siap lah. Okey, itu fungsi mirror lah. Okey, kalau nak pakai lah. Okey, nak pakai. Okey, now kita dah ada mirror. So garisan ni mesti pada sudut yang sama yang di atas. Okey, sudut ni lah. Sudut di antara dua garisan ni mesti 75 dan dia mesti menyentuh garisan tegak ni. Okey. Macam mana kita nak pastikan dia sentuh? Kita cuba buat trimming. Okey, kita cuba trim. Right, kalau boleh trim memang dia sentuh lah. Okey, right, so boleh trim lah. Okey. Okey, so teruskanlah. Itu style saya lah. Awak bebas untuk mulakan objek di bahagian mana pun. Okey, right. Saya teruskan lagi dengan 20 mm. Okey, dan tinggi ni. Okey, tinggi ni kena refer kepada profile lah. Okey. Tinggi ni awak kena unjurkan di atas soalan lah. Okey, unjurkan secara kasar, gunakan pensel ke apa ke, tengok ataupun siapa yang cekap tengok dengan mata kasar aja dia boleh nampak dah berapa tinggi ni. Kena unjurkan kepada pandangan sisi. So pandangan sisi kalau awak tengok dia ada R38 kat situ, R38. Okey, size bagi quarter circle ataupun suku bulatan. Jadi jari itu adalah mewakili tinggi garisan ini. Jadi kita masuk tinggi ini 38. Okey, kemudian teruskan lagi. Okey, kita ada 20. Okey, nak atas balik. Sama 38. Dan tutup balik, close balik. Okey, kemudian ambil line, sambung lagi lukisan kita. Okey, now di sebelah bawah pula. Okey, 38. So baki 60 tolak 38, tinggal 20. 22 lah 22. Okey, lepas tu bawa ke sebelah kiri. Okey, now dia ada satu kotak kecil tu. Okey, 10. So kita masukkan 10 dulu.
Tu naik atas, kita boleh terus klik kat sini lah. Point dia bagi dua tu, 10, 10. Okey, dan sambung lagi. Lengkapkan lukisan objek untuk pandangan atas. Okey, selesai. Untuk lukisan objek top view, okey, atau pandangan atas. Okey, bila dah siap satu bahagian, satu pandangan, barulah kita boleh buat unjuran. Okey, unjuran melintang dan unjuran menegak lah. Tapi sebelum tu kita check dulu. Okey, saya maximize ya. Okey, kita check posisi objek kita ni sesuai tak sesuai nak letak di sini. Adakah kita kena move ke atas ataupun ke sebelah kanan sikit? Terpulanglah pada awak. Okey, efek dia nanti dia akan efek dekat dua lagi pandangan. Kalau terlalu rapat dengan garisan merah ni, nanti tempat lain pun akan jadi rapat lah. Kalau jauh sangat, tempat lain akan jadi jauh. Jadi kat sini saya macam nak adjust sikit. Okey, saya ambil move. Okey, saya nak move. Okey, enter. Saya off-kan dulu auto. Okey, saya off-kan pause snap. Okay, now saya nak letakkan di tempat yang baru lah, yang center lah, nampak macam center. Tapi tak boleh rapat sangat dengan garisan atas dan garisan tepi kertas tata blok. Nanti sebab kita nak buat dimension. Sini okey tak? Okey, saya adjust ke bahagian ni lah, ke tempat ni. Okey, then kita on-kan balik snap dan on-kan balik ortho kalau nak pakai nanti. Okey, so dah siap satu pandangan. Now kita akan ubah kepada layer yang lain. Kita nak buat unjuran, garisan-garisan unjuran menegak dan melintang, kita kena gunakan layer construction line. Okey, masuk layer construction line, boleh klik dekat ribbon ataupun boleh masuk dekat layer properties dan pilih construction line. Okey, now. Okey, dengan menggunakan pandangan ni, kita akan bina lah. Okey, construction line, menegak dan melintang. So, arahan bagi construction line kat mana? Okey, awak pergi dekat bahagian ambil draw ambil draw. Okey, menu bar draw. Okey, di bahagian draw tu ada command construction line. So, ambil ni. Okey, pilih command construction line. Kemudian dia akan tanya specify a point or horizontal, vertical, angular, bisect or offset. Jadi kat sini kita nak buat dua saja, horizontal, sama ada horizontal ataupun vertical. Okey. Okay, katalah saya nak buat vertical. So boleh klik vertical ataupun untuk AutoCAD yang lama 2010 awak kena type lah vertical V ataupun VER tu. Okey, vertical, enter. Now dia akan buat vertical line lah. Okey, so you boleh klik. Bila dah keluar macam ni, kita akan klik lah dekat semua ni lah, tempat-tempat objek tu lah. So kita ambil daripada sebelah kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri lah. Kita start dengan sebelah kiri dulu. So klik di sini yang pertama. Okey, ini yang kedua, ketiga, 4, 5, 6. So total ada 6 vertical line. Okey, yang kita nak kena buat dalam construction line. Okey, ada 6. Okey, ada 6. Dan kita ulang baliklah construction line. Okey, kalau nak ambil kat ribbon construction line, cuba cari dekat bahagian ni lah bawah. Okey, dia punya construction line dia punya icon simbol macam ni lah. Okey, klik. Okey, now kita nak buat horizontal pula. Okey, boleh klik horizontal ataupun type H untuk AutoCAD 2010. Okey, ini saya start daripada bawah. Kita ada 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Ada 7 horizontal line. Okey. Yang kita akan munculkan. Okey. So selesai dah yang unjuran untuk objek selesai. Now kita pindah pada unjuran untuk garisan 45 darjah. Memandangkan kita dah ada garisan horizontal. Bila dah ada garisan horizontal, baru kita boleh buat garisan vertikal untuk kita unjurkan ke sebelah bawah. Okey, melalui garisan unjuran 45 darjah. So kita sambung lagi lah. Construction line. Kita ambil vertikal pula. Okey, saya mula daripada sebelah atas. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Okey. 7 lah, sebab 7 yang kita buat ni asal dia daripada 7 horizontal line daripada objek atas. Okey, and then enter lah. Okey, kalau awak perasan, garisan-garisan yang kita setkan ketebalan tadi masih lagi tidak ditunjukkan, okey, secara nyata dalam AutoCAD ni. Okey, jadi kalau kita nak tunjukkan ketebalan garisan yang kita telah ubah dalam layer properties ni, ketebalan ni yang kita dah ubah ni, kita kena onkan satu fungsi. Okey, kita kena onkan fungsi line weight. Okey, line weight tu ada di bahagian bawah. Okey, ada di bahagian bawah. Okey, ni kat sini ada satu command dipanggil show ataupun hide line weight. For now dia off, dia hide. Jadi kalau awak nak tunjukkan line weight yang awak dah set tadi, awak just klik dekat sini lah, dekat icon ni, klik, dia akan tunjuk lah. So nampak jelas lah perbezaan antara object line dengan construction line. Kalau siapa yang tak jumpa ni, okey, boleh klik di bahagian kanan sekali, customization, klik button customize di sebelah kanan bawah sekali. Okey, awak carilah line weight. Okey, cari line weight, ada kat sini. Sebab kalau kita off kan, kalau kita untick line weight dekat bahagian ni, dia hide, dia sembunyikan, tak boleh nak cari. Jadi kita kena tick balik line weight, baru dia akan keluar icon di sebelah bawah ni. Okey. Okey, sekarang dia dah tunjuk lah. Okey, next proses adalah untuk pandangan yang lain lah, pandangan lain. Okey. Okey, so saya masuk balik sekarang ni layer object. Okey, layer object. Okey, saya nak buat pandangan hadapan. Okey, pandangan atas dah siap. Sekarang saya nak proceed dengan pandangan hadapan. So pandangan hadapan, kita kena tentukan di mana garisan horizontal yang pertama yang kita nak start, yang kita nak lukis. Jadi cara paling proper, kita offset ataupun kita pantulkan garisan objek di sebelah bawah bagi pandangan atas ni, kita pantulkan ke atas garisan merah ni. Okey, kita buat pantulan supaya kita dapat satu jarak yang seragam. Okey, jadi kita boleh guna fungsi mirror. Kita akan mirrorkan garisan objek ni. Okey, sekarang ni bila kita mirror, dia boleh select sama ada garisan construction ataupun garisan objek. Sebab kita masih onkan semua layer. Jadi saya akan mirrorkan garisan construction ni. Okey, sebab kita memang akan pakai garisan construction ni sama je. So saya akan mirrorkan garisan ni. Okey, select, enter. Lepas tu saya akan pilih lah. Okey, now garisan pantulan kita yang merah ni lah. So saya ambil di sini, daripada sini ke sini. Okey, kemudian kita ambil no lah. We do not want to erase the source object. So ambil no lah. Okey, now dia dah buat pantulan, baru kita dah ada satu guide, satu garisan yang kita boleh override di atas garisan construction line ni. Now kita ambil object, kita ambil line dan kita just override saja. Okey, kita boleh lukis lah. So itulah kita punya starting point ataupun starting line, di situlah untuk pandangan hadapan. Okey. Okey, now kita tengok pandangan hadapan macam mana.
Itu pandangan hadapan. Okay, pandangan hadapan itu. Alright. Okay, saya zoom in sikit. Okay, so garisan dia bukan penuh lah. So, dia separuh saja. Okay, dia cuma ambil dua ni saja. 20 saja dia punya bahagian atas. So, kita boleh trim lah. Trim. Okay. Okay, so itu garisan atas untuk objek ataupun pandangan hadapan. Okay, now kita sambung lah. Okay, kita dah memang berada dalam layer objek. So kita teruskan buat garisan. So yang ni 60, masuk 60. Okay, dan bawah ni 80. Okay, ataupun kalau boleh onkan OSNAP lagi cepat. Okay, onkan fungsi OSNAP, onkan perpendicular. Alright. Terus boleh klik dekat sini perpendicular. Okey. Lepas tu naik 12. Okey. Lepas tu stop dulu. Sambung lagi line. Okey, ini 38. Okey. Okey. Sambung lagi di sini sampai sini. Okey, kemudian di sini sampai sini. Sampai tu tengoklah. Okey, panduan yang awak ada di sebelah atas. Okey, unduran untuk daripada objek atas tengoklah. Okay. So finally dah dapatlah garisan condong ni. Okay, selesai. Okay, so pandangan hadapan hampir siap. Cuma satu lagi dalam pandangan hadapan kita ada hidden line. Okay, ada hidden line. Hidden line berada kat sini. Okay, now kita buat hidden line. So kita masuk layer hidden line. Okay, so kita ambil line. Kita buatlah daripada hujung garisan ke hujung garisan. Okay, right. So hidden line yang kita buat ni dia punya skala dia kalau kita nak compare dengan soalan, skala kita ni besar. Okay, jadi kita boleh kecilkan skala ni dengan kita ubah properties line tersebut. Okay, saya nak tunjuk macam mana kita boleh ubah ataupun kita boleh customize properties bagi objek yang kita lukis. Sekarang ni saya nak customize. Saya bukan nak ubah setting dalam dimension style, tapi saya nak customize. Okay? Kalau kita nak ubah skala tu, kita boleh customize dalam properties. Jadi nak buat macam mana? Kita klik sekali sampai keluar selection color biru ni. Okay? Dah keluar selection color biru ni. Okay, kita klik kanan dekat kotak biru tu, klik kanan. Dia akan keluar banyak pilihan macam ni. So klik kanan, kita ambil properties. Okay? Klik properties. Now AutoCAD akan tunjukkan properties bagi garisan yang kita klik tersebut. Okay, so dalam properties ni, bahagian general, boleh cari line type scale. Okay, cari line type scale dalam properties. So sekarang ni line type scale dia satu. Kita kecilkan skala tu. Okay, sebab kita nak jadikan garisan putus-putus tu, kalau boleh bagi nampak dua space lah bagi putus-putus tu, kita kecilkan. Contoh saya akan kecilkan kepada 0.5. Okay, ini try and error lah. Okay, kemudian kita enter. Enter. Kita tutup balik. Lepas tu kita tekan escape. Kalau nak keluar daripada selection objek macam ni, you kena tekan escape. Tengok ada perubahan tak? Okay, ada perubahan. Okay, now dah ada dua space untuk garisan putus-putus. Okey. Kalau nak tak puas hati, nak kecilkan lagi, masih boleh lagi. Klik lagi sekali. Klik kanan. Properties. Kecilkan sikit lagi.
Okey, 0.4. Enter. Okey, escape. Okey, nampak lebih ni lah. Okey. Okey, ini kita pakai jenis line putus-putus yang pertama tadi. Okey, tak apa, kita buat dulu. Okey, nanti kalau tak puas hati kita boleh ubah. Okay. Saya macam nak besarkan balik Okey, saya nak besarkan balik 0.7. 0.7 tak sesuai. 0.5 tadi macam okey lah. 0.6. Okey. Okey. Ni asal 1. Okey, 0.5 tadi macam okey. Okey, saya nak pakai 0.5 saja. Okey, right. Kalau tak sesuai, kita boleh ubah dalam layer properties. Okey. Kita klik dekat line type, kita ambil dash line yang lagi kecil, lagi besar dia punya space, yang kedua tadi. Tekan OK. Okey, right. So saya ubah pada line type yang kedua ni. Nampak perubahan terus kat sini. Gap dia lagi luas. Jadi kat sini kita akan ubah balik scale dia. Properties. Okey. Kita boleh kecilkan ni. Okey. 1. Okey, kecil sangat. 0.2. Okey, 0.2 macam okey. Okey. 0.2. Boleh lah tu. Okey, 0.2 nampak sikit. Bila kita zoom all, kita nampak lah. Okey, now kita pakai yang ni lah. Okey, seterusnya kita teruskan. Okey, bila dah siap lukisan ni, pandangan hadapan, kita akan buat unjuran lah. Okey, kita akan sambung dengan unjuran. Okey, kita masuk construction line, layer construction line. Kita buat unjuran lah. Okey, so atas sekali dah ada dah. Kita buat horizontal dulu. Memang tinggal horizontal. Okey, kita cuma tinggal horizontal saja. Vertical dah ada. So 1 kat atas dah ada. Yang kedua, yang ketiga, 4, 5. So there are 5 horizontal line. Okey. Untuk objek seterusnya. Okey, seterusnya kita akan siapkanlah untuk pandangan sisi. Okey, kita akan siapkan untuk pandangan sisi. So dalam pandangan sisi ni kita kena check betul-betul mana titik mula kita nak lukis. Okey, so titik mula. So layer masuk objek balik lah. Layer objek. Line. So titik mula, titik kritikal di sinilah. Titik kritikal saya nampak di sinilah. Sini. Okey. Okey, bawah sekali full Bawah sekali garisan dia penuh. Satu naik atas. Sampai sini. So kotak, kita lengkapkan kotak ni dulu.
Okey, kemudian baru kita buat yang lain tu. Yang ni. Okey, sini 12 ni sampai sini saja. Lepas tu dia akan pergi ke sini lah. Sini. Okey, dan dia pergi sini. Okey, turun bawah balik. Okey, selesai. Kemudian garisan tegak sampai sini. Okey, bawah tu ada garisan hidden So kita masuk sekejap hidden line punya properties. Kita lukis siap-siap. Okey, layer hidden line. Okey, hidden line kita buat ni langsung tak nampak hidden. Garisan betul-betul tak nampak, kita kena ubah skala dia sekarang ni. Kita pakai 0.2 tadi Okey, cun 0.2. Okey, siap untuk hidden line. Okey, so tinggal lagi kita nak buat arc ataupun lengkuk lah kita nak buat lengkuk ataupun arc di kedua-dua belah garisan tegak ni. Jadi lengkuk yang sebelah kiri tu kita boleh pakai quarter circle. Okey, lengkuk sebelah kiri di mana radius 38 tu kita boleh pakai circle saja. Okey, kita lukis circle center radius. So dia punya center di sini. Dan kita buat lupa nak patah balik ke layer object. Okey, layer object. Okey, kita ambil circle center radius. Center di sini. Masuk radius 38. Kemudian kita akan trim lah. Okey, nak cepat ni saya offkan dulu. Okey, kemudian lengkuk di sebelah kanan pula kita tak boleh pakai circle center radius. Kita kena pakai arc. Okey, command bagi lengkuk di sebelah kanan tu kita kena gunakan command arc. Okey, lengkuk. Okay. Arc ni ada banyak pilihan. There are many types of drawing arc. Okey, so yang ni depend kepada maklumat yang diberikan dalam profile. Okey, dalam profile tu kita diberikan radius. Jadi kita kena cari command dalam arc yang mempunyai radius. Jadi yang ada kat sini adalah start and radius. Okey, kita tak ada maklumat untuk center point dia. Okey, center bagi arc kita tidak ada maklumat. Tapi kita ada maklumat radius. Jadi the only option yang kita boleh pakai adalah start and radius. Jadi kita ambil start and radius. Okey, start and ni adalah titik pada itulah. Okey, titik pada circumference of the arc tu, titik mula dan titik akhir dia. Okey, titik lengkuk. Jadi yang ni kita try and error. So saya ambil yang ni sebagai titik start point dia. So start point kat sini, end point di sini. Okey, end point di sini. Lepas tu saya masukkan radius 48. Okey, so dapat terus. Okey, so betul. Cuma kadang-kadang kalau awak terbalik, awak ambil start di bawah and di atas, dia akan buat terbalik lah. Tak ada masalah yang tu. Contoh start and radius, awak ambil yang ni sebagai start point, ini sebagai end point. Lepas tu awak masukkan radius 48. Tengok dia buat terbalik. Jadi awak tahulah yang awak terbalik. Jadi awak ulang balik lah. Awak switch start dengan end point tu. Okey, ambil up, start and radius. So sini start, sini end, dan masukkan radius 48. Okey, so kalau ikutkan hampir selesai dah kita punya lukisan objek ni.
Cuma satu lagi saya terlupa nak buat, garisan kat sini garisan sini. Okey. Saya onkan balik construction line punya layer. Allah. Okey, saya onkan balik. Alright. Kita ambil objek line. Yang ni saya terlepas pandang, ada satu garisan melintang. Oh. Okey, siap lah. Okey. Siap sepenuhnya kita punya objek, lukisan objek. Okey, zoom all. Okay, now you boleh proceed dengan dimension proceed dengan dimension. Okay, saya ingat saya nak break dulu, stop dulu, awak buat dulu, bagi siap, nanti saya akan sambung balik. Okay, saya bagi masa kat awak siapkan dulu. Lepas ni saya akan tunjukkan last step untuk dimension Okay, kita aktifkan layer bagi dimension. Okey, bagi memudahkan proses dimensioning, kita akan off-kan lah mana-mana layer yang tidak berkaitan. Jadi kita off-kan dulu layer bagi construction line. Okey. Layer bagi projection line ni kita biarkan dia on sebab kita nak tengok sama ada dimension tu muat atau tak muat dalam ruang di projection kita. Okey, kita mulakan dengan linear type of dimension dulu. Okey, sebelum tu better kita setkan dulu dimension style Okey, sebelum kita buat dimension ni. Okay, saya nak setkan dulu dimension style. Okey, cubalah kita cuba ikut macam profile yang diberi. Dia gunakan different color untuk garisan extension dan juga garisan bagi dimension tu. Jadi kita masuk dimension style. Okey, masuk dimension style. Okey, kita akan create new style. Okey, based on ISO 25 ni kita akan create new style macam biasa. Okey, saya namakan sebagai grafik. Okey, kemudian kita akan ubah color bagi, kita akan bezakan color antara dimension line dan juga extension line. So kita boleh ubah dekat menu lines. Okey, dekat menu lines ni. So color bagi dimension line kita ikut by layer. Okey, by layer, ataupun yang ini saya nak pakai warna merah, dimension line saya nak pakai warna merah, extension line saya ikut by layer. Okey, by layer. Okey, jadi kita akan dapat similar macam dalam soalan dalam profile. Okey, kemudian apa lagi saya nak ubah? Saya nak gapkan sedikit. Okey, saya akan besarkan gap antara extension line dan juga objek.
supaya nanti bila dah siap nanti kita nampak extension line bagi dimensi itu, kita nampak dia ada gap dengan objek lain, taklah dekat sangat. Okey, kalau terlalu dekat nampak macam bersambung dengan objek. Jadi kat sini setting yang kita boleh buat, kita akan ubah. Kat sini ada tulis offset from origin. Okey, you cari offset from origin di sebelah bahagian extension line di sebelah kanan ni. Okey, by default dia pakai 0.625. Okey, 0.625. Jadi saya nak doublekan dia punya nilai tu, saya pakai 1.2. Okey, 1.2. Tekan enter. Okey, ataupun tekan OK lah. Tekan OK. Jadi dia punya tu jauh sikit. Okey, extension line untuk dimensi kita akan jadi jauh sikit daripada objek. Okey. Dan teruskan. Okey, bila kita nak tambah lagi modification, kita tekan button modify lah. Okey, sebab sekarang ni memang dia tengah pilih task tree orthographic, iaitu style baru yang kita set. Jadi kalau kita nak ubah lagi, kita ambil modify. Okey. Sekarang ni dia dah ubah offset from origin pada 1.2. Extension line kita pakai by layer. Layer kita pakai warna biru. Dimension line kita ubah warna merah. Mesti nampak lagi cantik lah. Okey, kemudian kita masuk dekat menu menu primary units. So primary units ni tujuannya kita nak buang decimal places. So kita ambil kosong. Okey, precision untuk decimal kita ambil kosong. Okey, macam ni. So dapatlah 14, 17 ni. Okey, and then habis itu saja. Okey, so dalam dimension style ni kita ubah primary units, precision of decimal places. Kemudian kita ubah color bagi dimension line pada warna merah. Kemudian extension line kita pakai by layer. Kemudian extension line offset from origin kita naikkan, kita doublekan. Okey, daripada nilai default 0.6 tu kita gandakan kepada 1.2. Okey, and then selesai, kita tekan OK lah. Okey, so bila tekan OK, dia patah balik kepada yang menu yang asal ni. Dan kita check dulu the current dimension style. Pastikan dia ambil task tree orthographic ataupun whatever name that you choose tadi. Okey, untuk kita pakai lah. Dan kita close lah. Okey, now kita buat dimension. So linear. Okey, dapat macam tu. Alright. So 15. Dan ulang. Okey. Skill untuk buat dimension ni refer balik kepada kaedah yang kita buat sebelum ni lah. Kita letakkan dimension yang selari, yang pada garisan yang sama supaya nampak lebih kemas. Okey, kita gunakan fungsi endpoint. Okey. Okey, bagi dimension untuk sudut kita pakai ni lah, kita pakai angular pakai command angular bagi sudut So angular. Okey, and then selesai bagi dimensioning untuk bahagian top view. Okey, kita pergi kepada front view pula. Okey, front view. Ada linear kat atas ni. So sini 60.
Okay, this one 38, 38. Okay, yang ni 12. Bawah sekali 80. Selesai untuk front view, sambung dengan side view. Okay, side view sini 15. Okay, kita letakkan segaris dengan 80 ni. Okey, kemudian kita akan buat dimension bagi radius radius. Klik saja pada arc objek tersebut. Okey, dan selesai untuk proses dimensioning. Okey, bila selesai dimensioning, dia punya lokasi ataupun posisi objek dan posisi dimension semua cantik, berada dalam posisi yang sepatutnya. Okey, kita cuba preview. Okey, kita preview dalam keadaan kita off-kan layer projection. Okay. Zoom all. Okay, selesai untuk task 3 orthographic drawing, dan boleh save lah. Okay, kita save dulu. Saya nak tunjukkan satu step lagi lepas ni. Saya nak tunjukkan macam mana kita nak plot ataupun print dalam bentuk PDF. Sekarang kita save dulu, save as. Okey. Untuk semua lukisan yang kita dah siap, okey. So masuk lukisan ni, dia masuk 3 lukisan dan masuk 3 lukisan. Jadi setiap lukisan yang dah siap tu, selain daripada kita save as dengan tajuk tertentu, okey, kita akan plot. Okey, kita akan plot dia supaya kita boleh print out dalam A4 paper. Okey. Jadi untuk print out dalam A4 paper, kita akan tengok dulu paparan ataupun print preview dulu. Okey, dalam AutoCAD ni dia ada macam fungsi print preview lah, sama macam fungsi dalam Microsoft Word, Microsoft Excel dan sebagainya. Okey. So macam mana kita nak tengok print preview tu? Okey, kita cari dalam file. Okey. Kita ambil plot preview. Okey, printing ataupun print dalam AutoCAD dipanggil sebagai plot. Okey, dia lain sikit, dia tak ambil print, dia panggil plot. Okey, you ambil plot preview, tengok. Okey, dia masih maintain kat sini. Jadi kalau dia masih maintain kat sini, kita kena ubah dekat bawah ni. Okey, awak cari satu button kat bawah ni. Okey, button ni dia tulis sebagai model. Okey, model. Jadi model ni menunjukkan yang ruang paparan sekarang ni adalah dalam ruang paparan model space. Ruangan model. Ruangan model ni tempat di mana kita buat lukisan lah. Tempat kita melukis, tempat kita buat editing, modification, ini kita bagi sebagai model space. Kalau kita nak print atau kita nak plot, kita kena bawa kita punya lukisan ni ke dalam paper space. So kita klik dekat sini.
Bila klik, dia akan masuk kepada paper space. Inilah gambaran ataupun paparan bagi paper space, mana macam mana objek ataupun drawing kita tu akan dicetak keluar ataupun will be printed out. Okay, dalam bahasa AutoCAD will be plotted out lah. Okay, macam mana dia akan plot. So for now dia akan plot macam ni. So agak kecil. Okay, agak kecil. Jadi kita boleh ubah setting ni, kita boleh maksimaskan size drawing kita yang akan keluar tadi. Okay, dengan cara kita kita ubah something lah ubah something. Okay, kalau perasan kat sini bila kita masuk ke dalam paper space, okay, dia akan buat satu kotak. Okay, satu kotak ni. Kotak ni warna biru. Dia warna biru disebab kita sekarang kita pakai dimension layer dimension kita setkan kepada warna biru, so dia akan ikut layer yang kita aktifkan. Kalau layer kita tu warna hitam, kotak ni warna hitam lah so ikut color, tak ada masalah lain tu. Okey, jadi dia asingkan bahagian kertas dengan bahagian model. Okey, jadi model lukisan kita akan terletak di dalam kotak biru ni. Okey, kotak biru ni kalau you tengok nama dia adalah viewport. Okey, viewport. Jadi viewport ni dia akan ikut color layer lah. Okey, tu viewport, color dia ikut by layer. Okey, viewport. So bila kita double click, okey, cuba double click dalam viewport ni. Alright. Bila you double click saja dalam viewport, automatically kita masuk balik ke dalam model space. Okey, maknanya kita masih lagi boleh buat drawing ataupun modification selepas kita double click dalam viewport. Tapi saya cadangkan, saya nasihatkan jangan buat sebarang modifikasi dalam keadaan macam ni. Okey, kalau ada sebarang modifikasi yang perlu dibuat, okey, kita perlu masuk ke dalam ruangan model dulu. Okey, tengok. Kalau tengok di sebelah bawah, sebelah kiri kat sini, sekarang ni you berada dalam bahagian layout. Okey, ruangan printing ni dipanggil sebagai layout 1. Dia ada layout 2. Layout 2 boleh, layout 1 boleh. Okey. Jadi sekarang ni kita kena keluar balik ke dalam paper space dengan cara kita double klik di bahagian luar, di bahagian kertas. Okay, klik di bahagian luar supaya dia bawa balik ke bahagian paper space. Okay, alright. Jadi bila klik bahagian luar, dia akan tukar balik kat bawah ni paper space. Okay, so ini antara dua benda yang saya tunjuk hari ni lah. Okay, kita ada layout dan juga model. Okay, sebarang bentuk modifikasi, perubahan, penambahan lukisan, kita kena masuk ke dalam model. So klik pada model balik. Okey, ataupun kalau dia masih lagi tunjukkan paper ni, kita klik dekat model kat sebelah sini. Sebelah bawah, sebelah kiri ni ada tulis model, klik model. Dia bawa balik masuk ke dalam workspace lukisan kita. Okey. So kita akan buat sebarang penambahan, modifikasi di bahagian ni. Kalau kita confirm dah settle semua kat sini, baru kita masuk ke dalam layout 1. Okey, layout 1 ni pun kita masih boleh edit. Tapi jangan edit kat sini lah. Okey. So kita masuk ke dalam paper space, double klik kat luar. Okey. Saya akan buat satu lagi video macam mana kita nak setting untuk kita maksimaskan drawing kita bila kita printed out nanti. Okay, so untuk hari ni kita stop sampai sini dulu. Saya je nak perkenalkan ni lah antara layout dengan model dan juga antara model space dan juga paper space. Okay, supaya awak tahulah. Okay, jadi saya masuk balik model. Okay, masuk balik paparan untuk model. Jadi kita akan biar sampai sini lah. Nanti saya akan tunjukkan macam mana cara nak plot ataupun cara nak print. Okay, dengan cara yang proper lah. Okay, supaya kita dapat hasil yang maksimum. Okay, so sampai situ dulu kelas kita hari ni. Okay guys, awak dah siap ke belum? Belum lagi tu. Okay, tak apalah. Okay, so pelan-pelan buat. Kalau boleh siapkan minggu ni jugalah sebab kita ada dua lukisan tu. Okay, dua lukisan. Yang penting lukisan yang hari ni lah. Okay, siapkan autografik untuk hari ni. Okay, seminggu depan kita nak masuk isometrik. Okay, kalau ada soalan just
11 dalam grup kita lah. Okay, so thank you for your cooperation. Okay, see you in next class. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Okay, sama. Terima kasih Tuan. Sama. Terima kasih Tuan. Sama.